wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Puan Afifah, sahabat saya di Funnel Evo, insya-Allah. Okey. Cik Puan Afifah banyak berpesan-pesan benda yang saya rasa it's good lah untuk kita tahu, sangat bagus untuk kita tahu dan kita amalkan insya-Allah. Okey, lagi sekali terima kasih Cik Puan Afifah. Jadi tuan-puan, selamat datang ke sesi petang untuk kelas TikTok marketing. Anjuran pihak Fama, terima kasih lagi sekali atas usaha ini, insya-Allah. So banyak perkara yang kita nak kongsikan pada sesi petang ni. By the way, seperti mana yang Cik Puan Afifah dah petang orang bagi tahu. Betul, petang ke malam memang trademark kami ataupun laungan semangat kami. Tak kisah petang ke even malam. Assalamualaikum pagi. Dia satu laungan semangat lah. Tahu tak masuk pagi tu apa? Dah petang pos kan, ada orang komen. Semangat pagi. Betul kan, semangat pagi tu. Semangat duha tu yang kita nak bawa sepanjang hidup kita seharian ni. Daripada awal bangun pagi tu sampai ke malam. Insya-Allah kita nak bawa, kita nak dukung semangat duha tu sepanjang hari, insya-Allah. Kan? Kita ni bangun pagi biasa segar dan sebagainya kan. Kadang-kadang ni kita pun usahawan bukan apa pun, kadang-kadang tak berjaya sebab tak ada semangat yang cukup. Setuju tak dengan saya tuan-tuan? Semangat nak buat video TikTok tu, ya Allah, punyalah payah kan. Pagi lawan semangat tu. Itu yang kita nak. Okay, ada satu lagi saya tak tahu Cik Puan Afifah ada share tak pagi tadi. Lawan tetap lawan. So sama je. Okay. Semangat. Ada orang cakap alah klise lah nak cerita semangat-semangat, bukan cerita kelas motivasi ni. Klise tak klise tuan-puan. Tapi benda itulah sebenarnya kunci sama ada yang menentukan anda berjaya ataupun tidak. So insya-Allah saya tiap kali kalaulah dengar istilah asyik-asyik membebel, asyik-asyik membebel. Jujur saya bagi tahu tuan-tuan, bukan saya nak bebel kepada anda, tapi dia lebih kepada remind diri sendiri yang tengah bercakap ni. Tiap kali saya lontarkan sesuatu, saya sebenarnya sedang bercakap dengan diri sendiri tau. Insya-Allah. Boleh tuan-tuan So petang ni insya-Allah saya akan go through dengan anda step by step macam mana kalau anda ada masalah tak boleh nak sign up lagi kan, tak tahu nak buat editing dan sebagainya. It's okay, yang tu kita akan go through kejap lagi. Dan untuk technical ads ni insya-Allah anda akan bersama dengan sahabat saya Tuan Afiq Aimi. Okey. Tuan Afiq Aimi ni pun bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Cuba tulis bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Okay. So kalau anda tengok 110,000 followers Fahdi Ghazali yang kami dapat achieve dengan masa yang saya boleh katakan secara singkat, itulah sebetul-betulnya orang yang bertanggungjawab, Tuan Afiq Aimi. Itu tak cerita lagi dia buat ads. Okay. Which is Tuan Afiq Aimi ni adalah ads specialist. Kalau dekat Funivo ni macam contoh, saya lebih kepada monitor lah. Saya manage ataupun saya review performance marketing. So saya akan tengok juga dekat TikTok, saya akan tengok juga dekat IG, saya akan tengok juga dekat Facebook dan sebagainya. Tapi setiap satu channel ni di Funnel Evo ada specialist dia masing-masing. Okay, ada specialist dia masing-masing. Kalau dekat Facebook kita ada specialist kita dekat sini. Okay. Kalau dekat IG ada specialist dia dekat sini. Dan kalau TikTok, Tuan Afiq Aimi. InsyaAllah. Kerja saya pantau dia orang je. Senang kerja kan tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak perform marah, tu je kerja. Tak. Saja gurau. Allah Akbar. Okay, baik. InsyaAllah. So Tuan Afiq Aimi dia ada perkara ataupun tips dia, trik dia yang saya simpanlah biar dia share esok. Right. Baiklah. Tuan-puan,
So petang ni insya-Allah saya dah pagi tadi saya dah sharekan sedikit kunci. Okey, kunci pemasaran untuk anda buat pemasaran yang beriklan. Sorry, kalau anda nak buat pemasaran ataupun periklanan yang insya-Allah kita boleh katakan marketing yang padu. Okey, marketing yang padu. Okey, alright. So tadi saya dah cover berkenaan dengan topik yang kita sebut dia sebagai market, betul? Betul tuan-tuan? Market. Which is bila kita bercerita tentang market ni, dia merujuk kepada audiens yang anda nak berdepan di TikTok tu. Okey, maka tadi kita pun daripada cerita market ni keluarlah cerita-cerita seperti customer avatar. Betul tak ni audiens ni? Ni customer avatar ni. Setuju? So, dekat sinilah titik permulaan dia, starting point dia untuk anda mula design ataupun untuk anda mula sketch apakah konten-konten yang anda boleh keluarkan untuk bantu mereka ni. Tujuan dia adalah untuk anda bantu. Ingat bantu. Dia ada permasalahan apa, dia ada persoalan apa yang bermain dalam fikiran mereka. So melalui konten-konten anda lah, anda kena jawab persoalan itu. Jelas? Ni saya recap balik. Saya recap balik supaya anda dapat recall balik yang pagi tadi. Sebab apa? Tujuan dia kita nak dapatkan yang saya sebut tadi tu, content pillar. So supaya orang boleh feel anda dan akhirnya orang suka anda. Betul? Orang suka anda. Dan daripada situ anda akan dapat followers. Nampak tak dia punya journey dia? Kalau nampak sila komen, nampak? Makin jelas journey dia. Okay? Ataupun flow dia. Macam itulah cara betul lah tu, flow lah, flow journey dia. Nak cerita apa lagi flow. Betul. Journey dia. Jelas Baiklah, insya-Allah. So, M yang kedua yang saya nak cover pada petang ni adalah berkenaan dengan message. Okay, message M yang kedua ni. Okay, message. Message ni puan, kalau dekat platform social media lain, contoh macam Facebook ataupun IG, kita boleh sebut dia sebagai copywriting. Setuju? Betul tak? Message ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya back. Message ni kalau dekat Facebook dan IG, kita boleh sebut dia sebagai copywriting. Tapi kalau dekat TikTok, TikTok mana tuan-puan boleh tulis copywriting panjang-panjang? Kalau dekat TikTok tuan-puan, kalau dekat TikTok, kalau dekat TikTok, mesej tu disampaikan dalam skrip ataupun flow video tu. Apa yang anda sebut, apa yang anda cakap, apa yang anda sampaikan. Ingat message.
Boleh? InsyaAllah. Jadi tuan-puan, untuk mesej ni tak banyak yang saya nak share kepada anda. Cuma nombor satu lagi sekali. Whatever yang anda nak sebut, whatever yang anda nak cakap dekat dalam video tu, pastikan biar dia menjadi titik pertemuan antara anda dengan audiens, which is yang saya bagi tahu tadi tu. Pillar tadi tu. Apa yang menjadi persamaan? Apa yang orang kisah? Boleh? So itu adalah konten. Basically macam ni tuan-tuan. Kita ni dekat dalam social media ni, kita ada dua perkara yang kita nak buat. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, saya boleh bagi tahu, kita nak buat konten, betul tak? Supaya orang suka kita. Okay? Tapi nombor dua, kita pun kadang-kadang kita nak menjual, betul? Nak offer produk kita, setuju tak? Kalau tak celah mana datangnya duitnya? Siapa setuju dengan saya? Kau cakap cerita konten, celah mana nak jualnya? Okay. Basically, nombor satu ni, untuk part konten ni, tak apa, anda share je. Anda share je apa-apa pun. Tapi ingat, share apa yang orang kisah. Share apa yang menjadi permasalahan orang. Bagi jawapan, bagi solution kepada mereka. Itu konten. That's it. Okay. Tapi macam mana dengan jual? Macam mana dekat bahagian video jual ni, kita nak buat video yang convert. Itu persoalan dia. Macam mana kita nak buat video yang convert? Apa maksud convert, tuan-puan? Apa maksud convert? Apa maksud convert? Ya, convert bermaksud tukar. Tukar apa? Tukar mereka daripada viewers kepada buyers. Jelas? Tukar mereka daripada prospek, bakal pelanggan, tukar kepada pembeli, customer. Itu maksud dia convert. Maksudnya kita nak buat video yang boleh tukarkan mereka ini daripada viewers kepada buyers. Jelas? Saya nak anda clear ni dulu . Apa yang saya nak share hari ni adalah yang dekat bahagian bawah ni, Jual. Konten tadi saya dah cover dah pagi tadi. You share je apa-apa. Boleh? Konten you share je apa-apa. Tapi ada masanya kita nak buat video yang kita nak promote kita punya produk, kita punya servis. Setuju? Jadi petang ni saya nak cover kepada dekat bahagian jual. Konten no issue . Boleh? Boleh komen. Kalau boleh sila komen boleh. Part konten nombor satu no issue. Maksudnya anda dah jelas dah apa yang sepatutnya anda keluarkan konten-konten. Apa topik, apa tajuk yang anda sepatutnya share. Tapi situasi yang kedua, what if saya nak buat satu video promotion? Okay. Untuk video promotion ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kalau anda buat video, sila gunakan formula ini, tuan-puan. K, I, C, K. Okay, untuk video nombor 2 ni. Untuk video menjual ni. Gunakan formula K, I, C, K. Kick. Sepak, tuan-puan. Okay, dapat?
Saya tak laju ni, saya slow and steady je. Sebab saya nak pastikan, sebab ramai ni tuan, 600. 600 orang ni bagi saya dalam satu sesi ni ramai. So kalau tertinggal memang penat lah. Bukan, maksudnya memang struggle sikit lah nak undur balik. So make sure saya kena go slow and steady supaya 600 ni boleh catch up. Kalau 50 orang tu okey lagi lah. Kalau ada yang tertinggal nak reverse balik. So make sure anda fokus dengan saya. Okay. So apakah kick ni? Ada orang tanya. Okay. Apakah maksud dia kick? Kick ni tuan-puan merujuk kepada skrip anda. Kalau anda nak buat video untuk anda buat promosi. Lagi sekali saya nak anda betul-betul jangan tertukar tau, jangan tertukar. Yang kita tengah bincang kick ni sekarang adalah, lagi sekali saya memang kena highlight takut ada orang pening. Yang saya fokus sekarang ni kick ni ada ni dekat sini, video menjual. Boleh? Video menjual. Boleh tak boleh? Sila komen. Video konten yang nombor 1 tu dah settle lah tadi dah. Anda kongsikan apa saja. Supaya kita dapatkan orang yang follow kita tu dia suka dan kita dan sebagainya. Boleh? Saya kena ulang banyak kali. Sorry pasal benda ni. Nak bagi anda betul-betul faham. Jelas. Alright. So apa yang saya nak kongsikan kepada anda, kick ni dia merujuk kepada K yang pertama. Okay. K yang pertama ni merujuk kepada keadaan semasa. K yang pertama, boleh? Ataupun kita boleh highlightkan dekat sini kurungan apa masalah yang mereka sedang hadapi. Apa current situation mereka? Apa current problem mereka? Okay. Nombor 2, I adalah implikasi. Ataupun impact lah kita sebut. Implikasi, impact, betul juga. Which is kesan buruk dia. C adalah cadangan. Yang dekat sini anda mula kenalkan, bukan jual saya nak buat kenalkan produk. Kenalkan produk atau servis anda. Dan K yang terakhir adalah kesan baik. Dapat? Dapat tuan-puan? Lagi sekali. KICK ni formula yang saya kongsikan kepada anda untuk anda design skrip anda, flow anda. Bagaimana untuk anda bercakap dalam video, terutama sekali kalau anda nak menjual. Okay. Dia adalah benda yang berbeza dengan video content. Which is video content anda share je lah. Anda sharing je lah. Okay. So, tuan-puan, KICK ni, 4 ni, dia mesti macam mana pun start dengan nombor 1, dia pergi ke nombor 2, dia pergi ke nombor 3 dan dia pergi ke nombor 4. Dia mesti flow dia, turutan dia macam tu. Ya, dia kena ada turutan dia macam tu.
Boleh? Saya bagi contoh kepada anda. Dengar betul-betul. Okey? Nombor 1, keadaan semasa. Adakah anda sekarang mengalami masalah sekian? Kejap. Saya nak tanya anda. Korang ada tak masalah sekian? Sampaikan korang mengalami masalah sekian. Nombor 2, saya sebut implikasi. Nampak tak? Saya bagi contoh. Kejap. Korang ada masalah berat badan yang berlebihan tak? Sehingga menyebabkan korang susah nak cari saiz baju yang sesuai untuk korang. Naik tangga pun termengah-mengah. Korang macam selalu dipinggirkan oleh kawan-kawan bila nak bersukan. Siapa faham apa yang saya share ni? Nombor 1 dan nombor 2, keadaan semasa, implikasi. Jelas? Saya ulang lagi sekali. Kejap. Yang tengok video ni saya nak tanya anda. Anda ada tak masalah berat badan yang berlebihan? Perut buncit dan sebagainya. Sampaikan korang selalu ditinggalkan oleh kawan-kawan kalau nak beraktiviti sukan. Itu belum cerita lagi kalau pergi mall, susah nak cari saiz baju. Kalau naik tangga, baru 2-3 langkah. Dah penat dah termengah-mengah, dah tercungap-cungap dah. Apa yang saya sedang buat? Saya sedang nyatakan keadaan semasa dia, which is dia ada masalah berat badan dan dia ada masalah-masalah lain, kesan buruk dia. Dia termengah-mengah, kawan tinggal dia, cari saiz baju susah. Nampak tak dua ni? Kalau nampak sila komen nampak. Okey. Barulah anda masuk yang ketiga. Which is kenalkan produk ataupun servis. Jika saya nak cadangkan supaya anda beli produk ini. Saya nak cadangkan anda. Ingat cadangan. Jika dan jika anda dah penat sangat nak hadap masalah ini, saya nak cadangkan supaya anda cuba produk ini. Okey? Saya nak anda cuba produk ini. Anda kenalkan produk anda. Saya nak anda cuba produk apa yang saya tak ada produk lah dekat atas meja ni nak tunjuk. Okey. Yang mana insya-Allah kalau anda consume produk ini, okey, anda akan berjaya contoh turunkan 10 kilo dalam masa 1 bulan. Nampak? Cerita kesan baik. Belajar sesuatu teman? Ya, K yang terakhir itu kesan baik dia. Apa kesan baik kalau dia ambil produk you tu? Apa kesan baik yang dia akan dapat kalau dia ambil servis you tu? So, skrip ataupun flow untuk anda bercakap dalam video tu bukan main detak je, bukan main taram je. Dia mesti ada susunan dia. Ingat, kita nak buat video yang mampu untuk convert viewers kepada buyers. Ingat? Ingat tak?
Kita nak buat video ni, video jual ni, video promosi ni, bukan buat ala kadar asal ada je. No, kita nak buat video yang mampu convertkan, tukarkan viewers tu, orang yang tengok video tu kepada pembeli, kepada orang yang berminat. Jadi dia mesti ada flow percakapan skrip. Ya betul, ada orang komen, Tuan Mio, dia mesti ada storyboard dia yang tersusun. Okey tak okey? Jelas atau tidak ni? Siapa first time belajar story ni? Cuba praktikkan. Nombor satu, anda mesti cerita tentang keadaan semasa. Contoh, anything. Hai, anda nak beli kereta tapi tak tahu nak pilih kereta yang mana. Anda yang sedang tengok video ni mesti ada masalah sale makin drop kan? Sale makin hari makin sendu kan? Makin sendu kan? Anda boleh cerita keadaan semasa. Apa kesan buruk dia sehingga menyebabkan makin lama anda dah tak mampu nak bayar gaji staf anda. Apatah lagi nak bayar sewa kedai. Betul tak? Betul tak? Apa masalah dia? Apa implikasi dia? Apa kesan buruk kepada masalah dia tu? Dia ada masalah sale drop. Kesan dia apa? Dia tak mampu bayar overhead, tak mampu nak restock. Tu kalau masalah usahawan sebagai contoh. Ada masalah orang yang berbadan besar. Tu masalah dia. Tapi apa implikasi dia? Dia termengah-mengah. Dia mungkin possibility cepat dapat sakit jantung contoh. Jika ya, saya nak cadangkan kepada anda, cadangan. Anda try lah produk ni. Saya nak cadangkan anda supaya masuk kelas marketing yang Fama anjurkan. Okay. Kenapa? Cerita pula yang keempat, kesan baik dia. Kalau anda join kelas Fama ni, tuan-puan, bukan setakat kelas tu je percuma. Best tuan-puan. Anda boleh belajar banyak perkara. Ada kelas TikTok, ada kelas IG. InsyaAllah, kalau anda master semua platform ni, jualan anda akan melonjak naik paling minimum pun 10 kali ganda. Contoh. Tuan-puan, saya nak cerita ni, benda ni dekat dengan anda. Saya nak bagi anda faham lah. Siapa biasa tengok dulu-dulu tuan-puan, saya mohon maaf awal-awal, saya bukan nak melibatkan politik dan sebagainya. Ni untuk sesi pembelajaran kita semata-mata. Boleh? Boleh? Boleh kita clear dengan benda tu? Boleh tak? Tak ada melibatkan apa-apa politik. Okey. Kalau anda perasan, formula yang sama digunakan oleh Abah, which is Tan Sri Muhyiddin Yassin setiap kali dia present masa sidang media dulu. First kali, kita sebut Abah boleh kita sebut Abah. By the way, lagi sekali, tak ada melibatkan apa-apa politik. No, such thing. Tak ada benda tu. Just untuk tujuan memahamkan anda saja. Biasanya, Abah akan mulakan dia cerita keadaan semasa. Betul tak? Hari ni tuan-puan, situasi di negara kita, COVID sekian. Betul tak? Betul atau tidak? Betul. Lepas tu dia ceritalah, bila sekian-sekian keadaan kes melonjak tinggi dan sebagainya, maka apa implikasi dia? Kami terpaksa tutup
sektor-sektor sekian-sekian, kami terpaksa melakukan sekatan jalan raya. Setuju? Implikasi dia. Betul tak? Okey. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu Abah cakap apa? Jadi untuk itu saya dan barisan kabinet yang lain, kita dah bermeeting dan kita cadangkan, dia bukanlah sebut cadang, tapi apa yang dia buat adalah kita nak memperkenalkan SOP baru, iaitu sekian. Betul tak? Kami nak contoh implikasi dia, ramai rakyat yang terkesan. Jadi kami dengan ini bantuan kerajaan kami, saya nak cadangkan, kita nak, dia bukanlah cadangkan, tapi dia bagi tahu, dia mula kenalkan apa pelaksanaan selepas tu, sama ada bagi bantuan ke, buat PKP ke, tak PKP ke, betul ke tak betul? Dan last sekali dia akan bagi tahu apa kesan baik dia daripada apa yang dia buat tu. Kalau PKP, insya-Allah kita akan dapat turunkan kes sebanyak sekian dalam tempoh sebulan. Contoh. Cuba tuan-puan 3. Aha, betul lah. Aha, moment tak? Coach Kimi yang tulis tag Abbas ni. Oh, kalau saya yang tulis tag Sabah tu, saya tak ada mengajar sini ya. Kalau saya yang tulis teks Abah tu, saya tak kerja sini lah. Saya tak ada dah depan anda hari ni. Lawak yang tahu tu. Tuan-puan, inilah cara formula yang ramai orang tak share. Macam mana untuk anda hook orang. Bila anda, especially kalau anda buat video. Ya, flow dia cantik, dia akan pick up, dia akan hook orang. Apa maksud hook ni? Dia boleh pegang orang tu. Saya bagi contoh tu nak bagi anda. Betul lah. Sekali dia no issue pasal-pasal tu, saya malas ulas lah. Tak perlu ulas pun dekat sini. Tapi kita belajar, for the sake untuk kita belajar. Okay, so sama juga anda buat. Masalah kalau kita buat video ni kadang-kadang itu tak payah cerita konten. Konten tu, satu konten ni, masalah dengan konten ni tak tahu nak share apa. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Nombor satu, nak buat video konten, tak tahu nak buat konten apa, nak share topik apa. So saya dah jawab sesi pagi tadi tu. Anda boleh pecah-pecahkan. Okey. Nombor dua, kalau saya buat video yang nak menjual pun sama juga. Tak ada orang nak tengok pun video saya. Jadi kalau anda nak buat video yang orang boleh tengok sampai awal, dari awal sampai ke akhir, tolong praktikkan formula KICK ni. KICK. Boleh tuan-puan? Membantu anda? InsyaAllah. Contoh je dari ayat-ayat Abah. Faham coach? Thank you very much. Team apa ni, sama-sama. Baik. Boleh? InsyaAllah. Any question teman? KICK. Kalau dekat macam tu, sebab saya beritahu, kalau ada antara anda yang pernah bersama dengan saya dalam kelas SESKI, kelas IG, saya pun share benda yang sama. KICK, which is benda tu anda boleh apply dalam copywriting anda. Okay? KICK, anda boleh apply dalam copywriting anda, IG ke, Facebook ke. Tapi masalahnya sekarang ni kita bercerita tentang TikTok, which is TikTok, anda bolehlah letak caption. Tapi
dia tak relevan untuk anda letak copywriting yang panjang-panjang dekat bahagian caption tu. Betul? Jadi message itu kita transform, instead of anda tulis caption, copywriting yang panjang-panjang, anda transform dia, tukar dia jadi skrip anda dalam video. Okey, tulis boleh. Tiba nak buat video terus blur. Good, good. Why not anda tulis dulu sebelum anda buat video? Betul tak? Ada orang komen, tulis boleh. Tiba nak buat video terus blur. That's it. Tulislah dulu. P. Ramlee cakap apa tau? P. Ramlee cakap apa? Cakap. P. Ramlee bagi tahu kan? Ya, benda yang anda tulis tu, anda cakap balik. Cakap. On kamera terus hilang skrip. La ilaha illallah. On kamera terus hilang skrip. Letaklah sebelah, tuan-puan. Letak satu sebelah tu. Letak sini. Make sure ada dua device lah. Faham? Tengok je lah. Tengok je lah. Saya letak skrip dekat dengan kamera. Ya, betul. Jangan letak jauh. Kalau jauh dekat sebelah tu nampak sangat, oh baca skrip ke tu? Kan nampak sangat toleh-toleh kanan kiri kan? Baca skrip. Letak dekat-dekat dengan kamera tu. Letak dekat kamera. Boleh? Kan tadi saya share ada 4 video. Ada 4 video. Anda nak pakai on kamera nampak muka anda. Anda nak buat voice over pun boleh. Cuba buat, praktikkan dulu. Untuk mula-mula ni, praktikkan untuk permulaan ni, buat yang voice over. Tak perlu masuk muka anda. Okay? Berapa lama video dalam TikTok? 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit. Boleh? Boleh tuan-puan? Dia ada lagi video yang pendek. Contoh kalau dekat TikTok tu, sekejap Allahu Akbar. Kalau dekat TikTok tu, anda contohlah, anda boleh buat 15 saat, 1 minit, 3 minit. Tapi kalau anda upload video daripada luar, maka dia boleh panjang lagi sebenarnya. Dia boleh panjang lagi. Baik, jelas Sekejap lagi kita explore pasal TikTok ni. Berapa minit dan sebagainya, yang tu tak apa, sekejap lagi. Okey. Cuma cabaran kita berapa minit untuk video tuan? Kejap lagi insya-Allah. Okey. Cuma masalahnya bila anda buat video ni, tuan-puan, saya nak tambah sikit lagi tips. Dia ada cabaran, which is orang nak berhenti tengok ke tak video anda tu.
Betul tak tuan-tuan? Orang tengah scroll dekat tengah layan video-video dekat TikTok tu. Tiba-tiba lalu video anda sama ada orang nak stop tengok sampai habis ke tak? Betul ke tak? Cabaran dia. Okey. Untuk permulaan, saya nak kongsikan kepada anda, okey, starting tu anda buat satu K tu yang keadaan semasa tu kan. Anda buat satu cara yang saya nak kongsikan kepada anda. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Anda gunakan elemen pattern interrupt. Okey. Gunakan pattern interrupt. Okey. Apa maksud pattern interrupt tuan-tuan? Kat mana nak guna Coach? Pattern interrupt ni anda guna di permulaan video anda. Di permulaan video anda, starting video anda tu. Untuk orang stop, untuk orang macam terkejut, ni apa pula ni? Betul lah tadi KICK kan? KICK tu betul, itu lebih kepada skrip. Tapi starting 3 saat pertama video anda. Dia kena ada satu yang kita sebut sebagai pattern interrupt. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan kepada anda. Sekejap Okey, nampak video, nampak skrin saya? Okey, dengar betul? Dengar betul-betul? Okey, saya play video ni. Guys, korang tahu tak? Korang boleh buat video intro macam ni. Nampak tak? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Lagi sekali saya play. Guys, korang tahu tak? Korang boleh Ya, itu yang disebut sebagai pattern interrupt. Dia grab attention dengan guys. Bukan dia panggil kita tapi cara dia buat tu, itu yang disebut sebagai pattern interrupt. Pattern interrupt. Cara dia. Bukan sebab dia panggil guys tu, no. Tapi the way dia buat guys. Itu yang pattern interrupt. Okey, lagi sekali Ulang lagi sekali. Guys, korang tahu tak? Korang boleh Dia kejutkan audience. Ya, betul. Cuba anda bayangkan saya stop share. Cuba anda bayangkan anda tengah main TikTok ni, tiba-tiba terkeluar, "Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak sharekan kepada anda." Nampak tak? Anda agak-agak orang nak tengok tak? Okey. Dapat?
Guys, anda ada tak masalah? Contoh kalau anda buat macam tu. Anything, you buatlah you punya cara sendiri. Selain guys, tak kisahlah. Assalamualaikum. Faham tak? Start je 3 saat pertama, tangan duduk macam ni tau. Tangan duduk macam ni. Assalamualaikum. Guys, saya nak tanya anda. Anda ada tak masalah perut buncit? Faham? Boleh? Contohlah kalau tim Fana Evo buat. Start je video tu pagi, tuan-puan. Terima kasih. Faham tak? Pagi tu. Tak kisahlah. Anything. Dia akan jadi anda punya trademark ataupun tagline juga. Contoh macam Ustaz Abdullah Khairi selalu cakap, "Woi!" Kan? "Woi! Korang dah semayang ke belum?" Dia nak cerita tu je tapi dia pattern interact tu dia cakap, "Woi!" Faham tak? Ustaz pun tahu teknik-teknik nak buat pattern interact. Bukan cerita agama je. Marketing pun dia belajar tau. Ingat main-main ke ustaz ni? Bukan nak cerita soal agama, solat, Quran dan semata-mata. Dia pun belajar marketing tau. Dia pun ada ilmu tu. Point dia tuan-puan, point dia kenapa anda mesti buat macam ni? Kenapa anda mesti buat macam ni? Tak lain, tak bukan, cuba tulis benda ni. Semata-mata grab attention. Semata-mata sebab nak grab attention. Bukan sebab gilakan followers. Dengar betul-betul. Cuba bayangkan ustaz tadi tu. Kalau dia tak buat dengan cara macam tu, agak-agak dia dapat attention tak ada orang-orang di TikTok? Maka ada orang tengok tak video dia? Maka ilmu-ilmu yang beliau nak kongsikan akan tersebar tak? Orang akan dapat tak? Taklah jawapan dia. Kalau ada pun okeylah, sendu. Itu pun sebab dia popular. Betul, setuju dengan saya? Puan, macam ni cerita dia. Budak-budak, anda nak suruh dia buat apa-apa, kan ramai-ramai anak kecil kan, nak suruh dia makan, paling tak pun kena grab attention dia dulu, betul tak? Betul tak? Analogi dia, perumpamaan dia, sama je. Sama je tuan-puan. Ada sebab kadang-kadang ada orang kecam, kenapalah ustaz jadi macam ni kan, sedang mentang-mentang main TikTok. Bagi saya, selagi mana tidak melanggar batas-batas yang tertentu, bagi saya no problem, tak ada masalah. Okay, itu pendapat peribadi saya lah. Mungkin ada orang setuju, mungkin ada tak. Ustaz Abdullah Khairi bukan kaleng-kaleng, PhD psikologi, dulu cikgu sains sebelum jadi ustaz. Mungkin dia dah tahu semua benda ni. Wallahu a'lam. Okay, dapat belajar sesuatu? Boleh? Boleh? Good? Okay, right. Alhamdulillah.
Dapat Okay, right. Ada orang tanyalah, ada juga, perlu ke buat pattern interrupt ni? Bagi saya, jawapan saya dengan betul-betul jawapan saya, dia tidaklah wajib. Dia bukanlah wajib. Okey. Tetapi kalau anda boleh buat, lagi bagus. It's bonus for you untuk anda grab lebih banyak attention. Sunat muakkad. Dia penambah rasa. Okey. Tapi ada tak orang yang tak buat pattern interrupt ni bagus? Betul. Ada tak orang yang tak buat pun pattern interrupt ni tapi dapat banyak views? Saya tak nafikan. Pun ada. Berbalik-balik pada konten. Isi kandungan, apa yang disampaikan dalam video tu. Macam mana dia sampaikan mesej dia. Saya pun nak bagi tahu anda. You power dekat pattern interrupt. Bukan main macam, hey guys, Assalamualaikum. Lepas pada tu, selepas hi guys tu, cakap benda yang merapu-rapu. Yang orang tak kisah pun. Then, tak jadi juga. Logik tak? Logik akal tak tuan-tuan? Okey. Baik. InsyaAllah. Baiklah. InsyaAllah. So tuan-tuan, insyaAllah so petang ni kita share sikit tadi. By the way, boleh saya tanya, itu sebab sedikit apa yang saya nak kongsikan kepada anda. Hopefully anda boleh apply bila mana anda nak buat video tu. Boleh? Okey, baiklah. Tuan-tuan, sedikit saya nak sharekan kepada anda. Kalau anda buat video ni dekat TikTok, kalau anda nak buat editing, dekat TikTok pun dah banyak function-function anda nak letak caption dan sebagainya. Yang tu nanti kita akan explore sekejap lagi. Tapi ada juga setengah-setengah orang dia suka edit siap-siap dulu baru post. Okey. Ada setengah orang dia edit dulu siap-siap dekat luar sebelum dia post. Okey. Ni anda boleh pakai InShot. Nampak tak InShot ni?